wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma 'allimna ma yanfa'una wanfa'na bima 'allamtana. Allahumma faqihna fid din wa 'allimna at-ta'wil. Wa zidna 'ilman ya rabbal alamin. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri. Wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Subhanaka la 'ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Wala haula wala quwwata illa billah. InsyaAllah pada malam ni kita sambung bab baru ni, hadis bab ke-40, hadis yang ke-798. Bab elok menyentuh dua rukun Yamaniyai. Yang ini rukun Yamani dan juga rukun yang terdapat padanya Hajarul Aswad. Dan tidak perlu menyentuh dua rukun Syam. Hadis riwayat Ibnu Abbas, daripada hadis Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma an Abi Sya'tha annahu qala wa man yattaqi shay'an min al-bait wa kana Muawiyah yastaslimul arkan faqala lahu Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma innahu la yustalamu hadzani ruknani. Hadis riwayat daripada Ibnu Abbas, iaitu cerita daripada Abu Sya'tha, kata dia, wa man yattaqi syai'an minal bait, maknanya tidak sepatutnya seseorang itu mengelak daripada menyentuh apa-apa bahagian daripada Kaabah. Kenapa? Kerana Muawiyah itu menyentuh ke semua penjuru-penjuru Kaabah. Maka Ibnu Abbas berkata kepadanya bahawa tidak disentuh dua rukun ini, yakni tidak disentuh dua rukun Syam. Jadi cerita daripada hadis ni iaitu dalam hari yang lalu Nabi SAW, seperti yang diriwayatkan oleh Ibnu Umar, ada menyentuh dua penjuru Kaabah. Ini penjuru yang terdapat padanya Hajarul Aswad dan penjuru yang menghala ke arah Yaman. Itu sentiasa disentuh oleh Ibnu Umar, tak kiralah dalam keadaan payah ke mudah. Kenapa? Kerana beliau melihat Nabi SAW menyentuhnya, maka dia tak tinggallah sunnah menyentuh rukun Yamani dan juga rukun Hajarul Aswad. Cuma hadis 798 ni berhubung dengan dua rukun Syam. Jadi di sini dia ada perbezaan pendapat. Kalau mengikut dalam riwayat ni, Muawiyah bin Abi Sufyan, dia berpendapat bahawa semua rukun-rukun, semua bucu-bucu Kaabah itu perlu disentuh. Dia ada 4 bucu, keempat-empat itu perlu disentuh. Dan dia kata laisa syai'un minal baiti mahjura, tidak ada satu pun bahagian daripada Baitullah ini ditinggalkan. Maknanya kesemua penjuru tu kita kena sentuh, kata dia. Itu pendapat dia. Tetapi Ibnu Abbas dia bantah. Dia kata kalau Nabi SAW hanya menyentuh itu adalah rukun Hajarul Aswad dan rukun Yaman, dua tu je. Jadi mengapa Nabi SAW menyentuh dua penjuru itu saja? Ini kerana Nabi SAW nak beritahu bahawa dua penjuru inilah adalah penjuru hak asal mengikut tiang Nabi Ibrahim AS. Jadi dua bucu lagi, hak bucu hak ada hatim tu, ataupun hak ada lingkungan tu, hak ujung dia macam D tu. Kalau kita tu macam D tu, dia panggil hatim ataupun hijit. Hatu tu dibina setakat pinggir kita tu,
itu tidak mengikut tiang Nabi Ibrahim, sebab Nabi Ibrahim buat dulu tinggi, semua tu tinggi. Kenapa jadi separuh ni? Kerana orang Mekah pada waktu tu tak cukup belanja. Ceritanya bila banjir, sebelum Nabi SAW menjadi Nabi tu, lebih kurang Nabi umur 35 tahun gitulah, lebih kurang. Banjir lagi, jadi air aliran tu jatuh ke bahagian lembah Kaabah ni, menyebabkan dia punya asar-asar itu lemah. Jadi batu tu dia lari, sebab asar dulu Baitullah ni hanyalah dibuat dengan cara letak batu-batu. Letak batu-batu, bukan diperbuat daripada bata-bata. Jadi bila mari banjir dia nak utuh. Jadi perlu kepada pembinaan semula. Jadi oleh kerana nak bina semula ni, nak buat daripada batu-bata, perlu pada belanja. Tapi orang musyrikin Mekah tak cukup belanja. Sebab pada ketika tu ketua dia pesan, kena harta yang digunakan untuk bina Kaabah ni harta yang benar, tidak boleh hasil daripada pelacuran, hasil daripada wak zalim ke orang, hasil daripada riba. Jadi perhimpun sakat tu boleh, tak cukup bajet. Jadi bila Nabi hanya menyentuh dua penjuru, Hajarul Aswad dan penjuru Yaman itu menandakan bahawa alik sana tu, itu mana bucu Syam ataupun satu lagi bucu Iraqi tu, itu bucu yang di tengah-tengah Kaabah. Jadi sebab tu dah tak perlu disentuh. Jadi Muawiyah ni dia berpendapat bahawa disentuh tu kerana dia semata-mata Baitullah, perlu disentuh. Tapi sebenarnya Nabi hanya menyentuh bahagian yang perlu dia sentuh. Jadi isyarat di situ bahawa ya penjuru yang disentuh itu adalah hak mengikut qawaid ataupun tiang Nabi Ibrahim benda. Hak lain itu tidak perlu. Jadi lepas daripada tu bila disebutkan apa dibuat oleh Rasulullah tu, itu cara dia, maka sahabat ni dia mudah je, dia tinggal selagi. Bila kata salah tidak tepat dengan sunnah, maka dia akan tinggalkan pendapat dia. Ini bab istihbabi taqbilil hajaril aswad fi tawaf. Ini bab sunat mengucup hajarul aswad pada ketika tawaf. Hadis Umar radhiyallahu anhu annahu jaa ila hajaril aswad faqabbalah faqala inni a'lamu annaka hajar la tadurru wa la tanfa walaula anni ra'aitu an-nabiy sallallahu alaihi wasallam yuqabbiluka ma qabbaltuka. Hadis daripada Ibnu Umar bahawa hadis Umar ni, iaitu Umar ni dia pergi ke dekat dengan Hajarul Aswad, lalu dia pun kucuk. Dan dia kata, aku tahu bahawa engkau ini batu, tidak memberi mudarat dan tidak memberi manfaat. Kalaulah tidak kerana aku lihat Nabi SAW mengucup engkau, tentu aku tidak mengucup engkau. Jadi itu Sayyidina Umar. Jadi dalam masalah ni, dalam bab masalah Hajarul Aswad ni, dia perbuatan dituntut dua perkara. Istilam, mana menyentuh. Yang kedua, kita kucuk dia. Adapun rukun Yaman tu kita hanya setuh je. Setuh saja. Kalau boleh setuh penjuru tu setuh. Kucuk tak payah. Ataupun bahagian mana-mana bahagian kelambu Kaabah kau, ataupun hatim ataupun hijir tu kita nak pergi dekat siung, tak boleh. Tidak ikut sunnah. Tapi kalau kata dia mau pergi Mekah jamuh Kaabah ke tidak, kalau sekadar jamuh tu, nak jamuh tak apa, walaupun sebenarnya tak perlu, tak perlu. Apa pentingnya kita tahu. Tapi orang kata nak asal boleh pegang Kaabah tu, sekadar tu tak apa, boleh. Tapi kalau kita kata menyentuh mana-mana bahagian Kaabah sebagai sunat, tu salah. Jadi hak boleh disentuh sebagai sunnahnya penjuru Yamani dan Hajarul Aswad. Cuba Hajarul Aswad ni tambah daripada tu, kita kucup dia. Dan ada riwayat lain letak dahi pun boleh juga.
Ataupun dengan arti bila kita kucup Hajarul Aswad tu kena dengan dahiyat lah. Jadi mana dah, mana boleh lah. Tapi kalau kita bergocoh dengan orang, siku orang, ataupun kita bayar rasuah ke orang, tak ada lah. Sebab dia amalan ni dia hanya sunnah, tidak fardu, tidak wajib. Kemudian Sayyidina Umar kata ni apa ni? Dia start dengan muqaddimah, engkau batu tidak memberi mudarat, tidak memberi manfaat. Kalau tidak sahabat, aku lihat Nabi mengucup engkau tu, tentu aku tidak akan kucup. Jadi dalam bab ni, kata Imam Nawawi, Sayyidina Umar kata lagu ni supaya orang-orang yang baru masuk Islam ni, dia tidak terpedaya dengan mengatakan bahawa serupa je Islam dengan tidak Islam. Kalau dulu kita semua batu, patung batu-batu tu, berhala-berhala. Kita masuk Islam ada lagi batu. Kita mari kucuk. Dia kena faham. Menyentuh Hajarul Aswad ataupun kucuk Hajarul Aswad ni dia niat yang lain. Bukan kerana Hajarul Aswad tu dapat memberi manfaat ataupun dapat menolak mudarat ataupun menyebabkan mudarat kalau kita tidak kucuk dia. Tidak. Ia hanya sebagai satu sunnah yang pernah dibuat oleh Nabi. Jadi kata Imam Nawawi, Ibnu Sayyidina Umar kata lagu ni supaya orang baru masuk Islam, mana mereka tu sudah biasa dengan penyembahan batu-batu ni, dia faham. Dia faham bahawa kucup ni bukan sebagai nak membesarkan Hajarul Aswad ataupun nak sembah dia, tapi adalah kerana Nabi pernah buat. Kita pun buat jugalah. Jadi takut-takut orang faham, bila tak kucup Hajarul Aswad ni, kelik ni, jadi gotu jadi gini. Apa tak kucup Hajarul Aswad? Seporang kita lah, kalau dia ada patah lagu kan, tak boleh jemur kain tengah malam, tak boleh nyuruk boh di murid bawah sidar kain, macam-macam. Jadi ataupun kalau tak buat gatu ni, kalau tak buat satu benda, akan jadi gini, takut. Bimbang tu kalau tak buat. Kalau kita kata naik rumah baru, tak jamu, tak panggil orang. Lama ke mari gapo-gapo ke dah. Ataupun kalau kita beli motor baru, kereta baru ni, kalau kita tak jiru dengan air mai hajat, jadi gini. Itu khayalan kita, kebimbangan kita. Benar tak payah jiru pun. Kita beli kat baca doa lah. Baca doa ya Allah, aku minta kebaikan daripada kenderaan ni, sesuai dengan tujuan dia. Tak payah baca kod Arab lah, baca kod Melayu. Ya Allah, aku minta kebaikan daripada kenderaan aku beli ni, dan aku minta perlindungan daripada kejahatan kenderaan yang aku beli ni. Aku minta kebaikan daripada manfaat dia. Lepas tu baca lah doa biar tahan lama ke gapo ke. Jadi tak payah jiru-jiru. Kita pegang steril tu jelah baca doa. Baca doa minta kebaikan daripada kenderaan yang kita beli ni. Kebaikan daripada sifat dia. Kalau kita beli Tesla tu, orang kata autopilot dah. Biar berfungsi betul-betul lah, boleh kita nak jenuh tidur. Dia nak kona ke, dia nak naik bukit turun bukit ke, kita yakin selamat kalau kita tidur. Jadi kita minta dia berfungsi seperti mana dia tu dicipta. Tak sih. Kita beli autopilot ni, dua lekor dia kona pada legang. Maknanya kita tidak perlu kepada satu bentuk upacara renjis. Hak tu hak jubah kuning, hak jenis renjis. Hak jubah kuning.
Dalam dari segi amalan tak ada. Zaman Nabi tu ada sahabat beli unta, beli hima ke, beli apa ke, bagi kepada Nabi. Nabi mandi, ada. Jadi kita beli, kita doa. Pergi steering tu jalan. Pergi hendak tu jalan, kita doa. Jadi kebimbangan ni hanya dicetuskan oleh manusia. Yang dibisikkan oleh syaitan. Syaitan kata kalau mu tak buat ni, gini. Jadi orang-orang dulu kalau mereka nak pergi mana-mana tak jamuh berhala. Jadi pada tanggapan mereka tak akan selamat. Jadi Sayyidina Umar ni royak dengan suara yang nyata. Biar orang lain dengar, tahu apa maksud menyentuh Hajarul Aswad. Bukan kita nak elak daripada mudarat, bukan kita nak manfaat daripada Hajarul Aswad. Kalau setuhnya diberkah. Jadi hidup kita ni tenang, tak ada perlu kaitkan dengan apa-apa. Sebab dia hanya batu. Apa-apa pedah. Jadi di sini kebaikan pensyarah hadis kata Sayyidina Umar sebut lagu ni supaya kita betul-betul ikut sunnah Nabi. Hak mana Nabi buat, kita buat. Tak perlu kita nak cari makna dia. Sebab apa Nabi buat. Tapi sebenarnya benda ni boleh kita fikir. Apa Nabi setuh tu. Apa Nabi kucuk. Hak mudahnya, itu kita boleh faham bahawa kalau kita nak tahu kesan Nabi hak ada, maknanya tempat ia pernah disentuh oleh Nabi. Lepas tu Nabi sentuh tu dengan bahagia yang paling mulia, paling molek. Tak adalah Hajarul Aswad. Mana Nabi letak bibir dia di batu tadi. Kemudian umat dia mari lepas pada dia, tak jumpa dia. Dah. Kalau mereka tu nak ada pertautan, ada hubungan dengan Nabi. Maknanya kalau dia rasa kasih pada Nabi, mana tempatnya Nabi yang Nabi pernah jamuh sentuh, situlah. Dia Hajarul Aswad tu lah. Kalau kita gawe lah, mudah. Gawe kita tu kita dia minum air dulu, bekas lecu dia tu kita pompa. Situ juga kita minum. Tu je nak mudah pasal apahnya. Cuma saya nak tak terai lagu tu lah. Tapi kalau kita nak cari satu tempat, satu benda, ya ada, baik-baik betul Nabi setu. Situ. Betul. Jadi kalau kita kata sebenarnya kita nak tawaf situ tu, dia ada tu tempat yang pernah Nabi pijak. Cuma zaman Nabi tidak mamar tu. Kita mamar. Jadi kita tak seralah bahagia betul-betul tu. Cuma tempat tu. Tapi kalau nak betul-betul tempat yang pernah dikucuk oleh Nabi, kena tubuh Nabi, satu-satunya Hajarul Aswad. Kalau ada kekal sapalan. Itu bagi kita nak ada satu perasaan lah. Jadi Nabi Ibrahim pun situ juga. Jadi Nabi Ibrahim ke Nabi Ismail ke Nabi SAW, kita pula situlah. Imam Syafi'i ke Imam Malik ke situlah ke kucuk. Maka sebab itulah kita tak boleh pergi kucuk tu makam Ibrahim tu, pergi dakak khabar. Tak boleh. Jadi kena tahu juga di sini tempat yang kita diperintah supaya kucuk ni adalah tempat yang ada waris daripada syarak. Waris daripada syarak, kita kucuk-kucuk. Supaya kita faham. Setengah orang kita ni dia kucuk batu nesai. Batu nesai ayah dia, mak dia tu, dia pegang nak kelik tu batu nesai. Tak perlu. Tak perlu. Itu bukan tanda dia. Dah. Kalau kita nak itu kak, ambil kain batik dia. Kain batik mak kita tu. Dah. Tepi pipi kita, ataupun baju kedah dia ke. Dah. Batu kenangan. Kalau hak batu-batu ni tak boleh. Sebab apa? Sebab dia akan mari. Kalau tidak kita, cucu kita. Dia kira khamak ni. Dia akan pergi kepada keramat lah tu. Siapa macam pelik lah. Apa macam kubur Tok Nali. Waktu ya pihak masjid ke Kuaci tu. Dah. Mari ngatik dengan dikit. Kocok pala-pala. Tino yata. Di kubur Tok Nali pun ni. Dah. Kalau ambo kelih hari tu nya.
Dia letak wasabah di batu nesek. Dia lekar sabah dia di batu nesek. Tak tahulah bakal dia kelik tu boleh haurau kali. Ada bekah batu kubur Tok Nali tu kelik ngatik bakal lain. Naik makam 14 lalu. Tu bagai karut lah. Percaya agak apa tahu. Tak. Jadi itu bukan setakat bukan ajaran Tok Nali lah. Ajaran Rasulullah tidak lagu tu. Jadi kubur tu kita pergi berdoa untuk orang mati. Kita pergi untuk ingat pada kematian kita. Jadi tak lewat qasi qadah. Kemudian bab berikut ni, babu jawazit tawaf ala ba'ir wa ghairihi wa istilamul hajar bimihjan wa nahwihi lirakib. Ini bab harus tawaf di atas unta dan sebagainya, dan menyentuh Hajarul Aswad dengan tongkat dan sebagainya bagi orang yang berkenderaan. Hadis Ibn Abbas radhiyallahu anhuma qala tafa an-nabi sallallahu alaihi wasallam fi hajjatil wada' ala ba'irin yastalimu rukna bimihjan. Ada daripada Ibn Abbas katanya Nabi sallallahu alaihi wasallam tawaf ketika hajjatul wada' di atas unta. Nabi menyentuh rukun, yang ni rukun Hajarul Aswad dengan tongkat. Mihjan ni mana tongkat hok ada pak megai rekok gitu. Mudah kan? Tongkat ni cara nak kait gapo-gapo lah macam Nabi Musa tu. Tongkat dia rekok tu senang nak erek gapo dah ujung dahar tu. Nak we makan pada kambing dia. Jadi di sini pertama sekali Nabi tawaf ketika Hajatul Wada' di atas unta. Ni nampak bercanggah dengan hadis kita baca baru ni. Dan untuk 3 pusingan pertama berlari-lari anak kena ramal. Ini lagu mana? Nabi tawaf atas unta ni bercanggah ke tidak? Jadi kita kena ingat, ini tidak panggil percanggahan, ini keadaan yang berbeza-beza. Jadi tawaf ketika Hajatul Wada' Nabi buat ni berapa kali? Tu kena faham situ dulu. Nabi ni oleh kerana Nabi dia mari ni dia buat tawaf kudum dulu. Mungkin Nabi ni haji kiran, haji kapu. Jadi hak tawaf mula-mula Nabi tiba di Baitullah tu, itu panggil tawaf kudum. Macam dua rakaat tahiyatul masjid. Tawaf kudum. Jadi tawaf kudum seperti mana kita bincang itu adalah dengan cara kita ramal 3 pusingan pertama. Berlagi-lagi anak pada 3 pusingan pertama. Lepas tu hak Nabi naik tawaf atas kuda atau unta dia ni, iaitu setengah ulama kata ini pada ketika tawaf ifadah ataupun tawaf rukun, tawaf ziarah, tawaf hak 10 Zulhijjah tu lah. Setengah pula kata hak ni Nabi tawaf ketika tawaf wida', nak balik ke Madinah tu. Tawaf wida' lah, tawaf perpisahan tu. Nabi naik atas unta. Itu maknanya tidak bercanggah lah. Hak Nabi tawaf dengan berjalan kaki, ramah, berlari-lari anak tu, itu pada tawaf kudum. Kemudian hak Nabi tawaf atas unta dia ni, ini sebagai satu keluasan lah, kemudahan. Maknanya kalau kita nak erek unta kita masuk dalam Baitullah lah, tak lift kat demo. Maksudnya atas kenderaan. Lagu mana? Macam len ni, skuter. Tawafnya skuter. Kursi roda ke apa ke? Tak. Skuter apa tak tingkat atas kan? Biung. Tak. Jadi Nabi nak tunjuk pada kita bahawa seseorang ada ya, kalau dia perlu tawaf atas kenderaan, maka boleh dia berbuat demikian. Hak asalnya memang tawaf jalan kaki biasa. Tapi ada keadaan orang tu perlu, ada hajat untuk tawaf berkenderaan. Jadi hajat Nabi di sini supaya umat dia tengok. Nabi kata, khudhu anni manasikakum.
Kamu naklah ambil kerja-kerja haji daripada aku. Jadi Nabi bila dia tawaf atas huta dia, jadi sahabat boleh tengok lah gapo Nabi buat. Sebab nak belajar dan nak sampaikan pula pada orang belakang. Jadi untuk tujuan belajar, orang lain boleh tahu cara kaifiat buat haji ni, maka Nabi naik atas unta. Jadi kias pada kita lah ni, kalau kita ada hajat, bukan sakit, kita ada hajat, mana kita sakit lutut, tak cekak, ataupun letih dah, ataupun kita demam. Kalau sakit tu sama telah lah, mana apa-apa hajat, kita tak larat nak jalan kaki, maka kita boleh tawaf atas kenderaan dan tidak menyalahi sunnah. Boleh juga. Cuma unta tak ada lah. Kita naik skuter. Jadi tak ada masalah, boleh. Itu orang panggil kias. Kias. Jadi masalah Nabi naik unta tu bukan orang panggil, bukan ia dimaksudkan tu mesti naik unta, tidak. Maksudnya Nabi nak supaya sahabat tengok dia. Itu hajat Nabi. Nabi tak sakit, tapi hajat Nabi supaya sahabat dia belajar. Jadi hajat kita ni bergantung pada keadaan kita lah. Hajat kita sakit kok, kita letih kok, dah kita tak larat ataupun berasa sekali nak terang, dah nak terang skuter Mekah, saja tak ada masalah, boleh. Sebab apa? Sebab tawaf banyak kali kita boleh buat. Kalau kita mari umrah, kita lepas daripada tawaf umrah kita tu, esok tu kita nak umrah, nak tawaf, buatlah. Moga ni peluang kita ada. Kita tawaf, pukul 3 pagi ke, lepas subuh ke, pukul 8 ke, pukul 10 ke, nak zuhur ke, lepas zuhur ke, lepas isya ke, ikut kita tawaf saja. Tawaf saja RM70. Jadi kita ada pitih bayar skuter berapa, 50 riyal ke, boleh. Tidak salah. Tidak semestinya orang tu sakit, tapi boleh atas dasar hajat. Kalau perlu, kalau dia rasa perlu, dia boleh naik, bukan saja-saja. Kemudian ada berikutnya hadis Ummi Salamah qalat syakautu ila Rasulillah sallallahu alaihi wasallam anni ashtaki tufi min wara'in nas wa anti raqibah. Fatuftu wa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yusalli ila jambil bait yaqra'u bit-tur wa kitabim mastur. Hadis daripada Ummu Salamah, bini Nabi. Aku mengadu kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, aku sakit. Jadi Nabi kata tawaflah. Di belakang orang ramai dalam keadaan engkau itu menunggang, pada naik binatang, ikutlah hema ke, kuda ke, unta ke. Aku pun tawaflah. Maknanya Nabi memberi panduan kepada Ummu Salamah ni, kalau kita nak tawaf dengan kenderaan, jadi kita kena tawaf jauh sikit daripada orang. Itu maksud dia. Kalau lah ni kat skuter tu tika atas lah. Kalau saya bukan matah bawah tu, matah tu tak boleh. Setengah orang tu dia tolak kursi roda. Bagi kita tak patut. Sebab apa? Dia tepuh kita sakit kalah. Tak sesuai. Jadi dia kena hak kursi roda ni kena jauh sikit. Ni duduk dekat ni. Tengah orang duduk sibuk, dia kau rapat tu orang ramai orang. Kalau hak ujung-ujung tu tak ada. Jadi sepatutnya orang hak berkenderaan ataupun hak nak guna kursi roda ni, dia kena duduk tepi jauh pada orang. Supaya apa? Supaya dia tidak mengganggu. Tidak membahayakan orang. Itu sewajarnya. Jadi Nabi memberi panduan pada Ummu Salamah, mi wara'in nas, mana jauh pada orang. Walaupun asalnya di belakang orang, maksudnya di sini jauh pada orang lah. Sebab kalau duduk belakang orang, kita duduk belakang orang, pas belakang kita tak ada orang, nyada juga lah. Dah. Jadi dia kena duduk jauh, mana paling kanan sekali.
Memang patut pun. Sebab apa? Sebab orang yang berkenderaan ni dia tak penat pada. Jadi tak apalah dia buat bulatan lebih besar lagi. Dah. Orang jalan kaki ni, omolanya dia berapak dekat Baitullah. Mudah sikit, cepat habis pusingnya. Dah. Kalau kita duk main hok ala kujun tu, boleh tahan pusing lah orang lain. Orang lain setengah jam, kita 45 minit. Jadi orang yang berkenderaan ni dia perlu pergi jauh sikit pada orang supaya tidak mengganggu. Cuma Nabi tu oleh kerana dia oleh kerana dia tu rasul sebagai muallim, jadi Nabi duduk dekat lah. Nabi duduk dekat tu hak ni yastalimu rukna bi mihjam, maknanya hujung Nabi oleh kerana duduk atas unta dia, bila sampai ke Hajarul Aswad tu Nabi tak turun untuk sentuh, tapi Nabi olok tukar dia, memadai, tapi tidaklah ambil tukar tu siung dah. Seperti kita sebut tadi lah pada minggu lalu, istilah sentuh Hajarul Aswad ni dia sentuh saja, tidak kata sentuh saja. Jadi kata Ummu Salamah, Nabi SAW sembahyang di tepi Baitullah. Biasanya dekat dengan maqam Ibrahim lah. Wattakhidhu min maqami Ibrahim musalla. Kamu jadikanlah maqam Ibrahim itu tempat kamu sembahyang. Jadi Nabi sembahyang di tepi Kaabah dan membaca bitur, surah At-Tur. Wat-tur wa kitabim mastur fi rakim mansyur wal baitil ma'mur was saqfil marfu'. Nabi baca At-Tur. Sebab apa baca At-Tur ni dia ada kesesuaian. Wat-Tur demi bukit Tur, mana demi bukit yang mana Nabi Musa terima wahyu situ. Wa kitabim mastur, dan kitab yang tertulis. Maknanya kitab wahyu Allah Ta'ala ni perlu ditulis fi rakim mansyur, dalam kulit kijang, yang dijadikan sebagai mushaf. Fil baitil ma'mur, di rumah yang dimakmurkan, sentiasa dikunjungi. Mana Baitul Ma'mur tu Baitullah, Kaabah. Maknanya merujuk pada keadaan Nabi ia baru selesai tawaf fil Baitul Ma'mur. Kemudian bab berikut ni, babu bayani anna sa'ya baina Safa wal Marwah ruknun la yasihu hajj illa bihi. Ini bab sa'i di antara Safa dan Marwah itu adalah satu rukun, tidak sah haji tanpa melakukannya. Hadis Aisyah radhiyallahu anha an Urwata annahu qala qultu li Aisyah radhiyallahu anha zaujin Nabi sallallahu alaihi wasallam wa ana yawma idzin haditsus sin ara'aiti qaul Allah tabaraka wa ta'ala inna as-safa wal marwata min sya'airillah faman hajjal baita aw i'tamara fala junaha alayhi an yattawafa bihima fala ura ala ahdin syai'an alla yatawafa bihima. Faqalat Aisyah kalla law kanat kama taqulu kanat fala junaha alayhi alla yatatawafa alla yatawafa bihima. Innama unzilat hadhil ayah fil ansar kanu yuhilluna limanah wa kanat manatu hadwa qudaid wa kanu yataharrajuna an yatufu baina as-safa wal marwah falamma jaa al-islam sa'alu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam an dhalika fa anzalallah ta'ala inna as-safa wal marwata min sya'airillah faman hajja al-baita aw i'tamara fala junah alaihi an yatawafa bihima. Hadis riwayat daripada Aisyah, ceritanya daripada Urwah bin Az-Zubair, anak saudara Aisyah lah, anak pada Asma dan Zubair. Urwah ni dia kata kepada Aisyah,
Isteri Nabi pada ketika tu dia budak lagi, belia lagi, budak lagi. Dia tanya kepada mak saudara dia Aisyah, lagu mana firman Allah Taala ni? Inna Safa wal Marwata min sya'airillah. Sesungguhnya Bukit Safa dan Bukit Marwah itu di antara syiar-syiar agama Allah, mana tanda ataupun lambang keagungan agama Allah yang perlu diperbesarkan sebagai tanda kita taat kepada Allah. Jadi maka siapa-siapa yang buat haji ataupun mengerjakan umrah, maka fala junah alaih, maka tidak menjadi salah kepadanya itu untuk tawaf di situ, untuk dia keliling ulik-alik ke situ. Jadi dia ni dia kata tak salah. Jadi dia rasa pelik. Jadi kata dia, fala ura, aku rasa tidak salah kepada sesiapa untuk tidak tawaf. Allah tidak salah untuk tidak tawaf. Sedangkan Quran kata tidak salah tawaf. Jadi saya duk serah tidak salah kalau tidak tawaf. Tidak salah kalau tawaf. Maknanya asalnya salah. Jadi boleh. Tidak salah kalau tidak, maknanya tak perlu. Jadi dia Urwah ni dia rasa tak perlu tawaf. Maknanya sebagai tidak wajib. Sebab dia kata ayat tu tidak salah. Tidak salah tawaf. Tidak salah tawaf, maknanya tidak salah kalau tidak tawaf, dia faham gitu. Aisyah kata tidak. Kalau demikian, kalau demikian seperti mana kamu kata, maka tidak salah kalau tidak tawaf. Maknanya sunat tawaf tu. Sedangkan ayat ni dia turun dengan maksud yang lain. Itu sebab nuzul kepada ayat ni turun berkenaan dengan orang Ansar. Orang Ansar ni bila mana mereka zaman dulu dah, zaman sebelum mereka Islam. Sebelum Islam tu mereka mari Baitullah belaka, buat haji. Haji cara jahiliah lah. Jadi mereka berehlal menyebut nama Manak. Jadi di bukit Safah tu ada berhala Manak seekor. Dah. Dia bukit Manah ni dia tempat lain. Mereka berehlal untuk berhala Manah, dan di Safah tu dia ada berhala tu nama dia Isaf. Satu lagi di Bukit Marwah tu pula ada Nailah. Dah. Jadi zaman dulu dah mereka buat haji labaitu bil haji limanah. Jadi mereka sebut nama berhala untuk buat haji. Jadi mereka pergilah. Bila mereka tawaf tu muka ada berhala 360 berhala. Situ tawaf dah ni ada berhala. Sudah tu pergi sa'i pula antara Safa dan Marwah, situ ada berhala juga. Berhala Isaf dengan Nailah. Jadi mereka Manah ni dia berada dekat arah Kudaid. Kudaid ni satu tempat lah di kawasan Mekah tu. Jadi Kudaid ni sebelum tiba di Mekah tu satu tempat. Jadi ada Manah situ. Seolah-olah di pintu masuk Mekah tu ada berhala Manah tu di tempat yang bernama Kudaid, menghala ke arah Kudaid. Jadi mereka ni bila masuk Islam, mereka rasa bersalah untuk tawaf di antara Safa dan Marwah. Sebab dia ingat mai buat haji dulu. Dah, sebelum Islam mai buat haji juga. Masa mari buat haji tu di atas Bukit Safa ada seekor berhala. Di Bukit Marwah ada seekor pula. Jadi masuk Islam tu kena pergi juga buat benda sama juga. Cuma bila Islam ni Nabi putuslah 360 tu. Begitu juga ada di Bukit Safa Marwah tu Nabi buat belaka tak ada dah. Sebab Nabi pada tahun ke-9 tu Nabi telah arah kepada Abu Bakar untuk buat haji dulu. Sebelum Nabi buat haji pada tahun ke-10 tu Nabi hantar dah Abu Bakar buat haji pada tahun ke-9. Nabi kata mu kena istihad, tidak boleh seorang pun tawaf di Kaabah melainkan dalam keadaan berpakaian. Resam dahulu dengan tawaf dengan telanjang tak ada, jangan ada.
Dah. Kemudian jangan ada seekor pun berhala di tempat-tempat manasik ni, di Kaabah, dekat Makam Ibrahim, dekat Safa, Marwah, dekat dengan Mina ke Arafah ke, jangan ada seekor pun. Sebab Nabi nak mari ni tauhid, tak ada seekor pun berhala. Jadi Nabi atas dulu Abu Bakar. Jadi orang-orang Ansar ni dia teringat di Bukit Safa tu ada seekor berhala, dia teringat. Jadi bila masuk Islam kena mari juga sini. Jadi dia rasa bersalah. Toleh ni tempat berhala. Kan? Tambah pula orang Ansar ni dia duduk di Madinah. Madinah ni gelewaknya orang Yahudi. Orang Yahudi ni dia deki sama dengan orang Islam. Orang Yahudi ni kata, orang Yahudi kata, pokok-pokok ni besar juga. Tempat syirik. Pokok dia kata pada orang Islam, orang Ansar, pokok besar juga ni benda syirik ni. Muhammad ajar kamu Bukit Safa, Bukit Marwah. Jadi tu ayat ni nak beritahu, Bukit Safa Marwah ni asalnya tempat nama Allah disebut. Ketika Hajar duduk berlari mari dah dia sebut nama Allah. Nabi Ibrahim pun lagu 3 waktu haji sebut nama Allah. Di situ tempat orang beriman sebut nama Allah. Cuma bila agama Nabi Ibrahim diubah, maka orang buat syirik, dia letaklah berhala situ. Jadi tukar daripada sebut nama Allah, mengagungkan nama Allah, mengagungkan nama berhala. Jadi hak Nabi buat ni nak balik pada asal. Tempat syiar agama Allah, nama Allah disebut, diagungkan. Jadi orang Yahudi dia tak faham, dia kata Muhammad ajar kamu besar berhala-berhala. Sedangkan hak asalnya tempat syiar agama Allah, nama Allah disebut. Gak orang Yahudi ni dia kata, ni bagian ngarut ni dia kata, asalnya ada berhala nak ilah dengan Isah di Bukit Safa, Bukit Marwah tu, asalnya nak ilah dengan Isah ni sepasal kekasih. Mereka ni zina dalam Kaabah katanya. Jadi bila zina dalam Kaabah tu disumpah jadi batu, maka untuk pengajaran pada orang kemudian, dia letak atas Bukit Marwah, seorang lagi letak di Bukit Safa. Mana sebagai peringatan, pengajaran. Jadi bila lalu kat tu tengok, ni zina jadi batu. Dah. Tapi lama-lama beratus-ratus tahun, jadi orang anggap ada berhala ni, ada berhala wali. Jadi kita kena puja, seru dia untuk tolong kita. Jadi itu perubahan. Jadi orang Ansar ni dia walaupun tak ada berhala, dia teringat. Dia teringat ada berhala dahulu, lepas tu dia teringat kata-kata orang Yahudi ni. Jadi rasa bersalah. Sa'i di situ. Jadi mari turun ayat ni betul. Asalnya Bukit Safa dan Marwah ni antara syiar agama Allah. Maknanya tempat-tempat Allah diagungkan, nama Allah disebut. Itu maksud sebenar. Jadi kita boleh faham di sini, kita pergi tempat kita haji manasik ni, sama ada wukuf di Arafah ke, bermalam di Muzdalifah ke, kita melontar di Mina ke gapo, ini adalah tempat-tempat untuk nama Allah disebut, diagungkan, nama Allah diingati. Itu maksud syiar agama Allah. Cara nak ingat Allah maknanya maksud syiar ni, dah ada benda ni kita dapat agungkan Allah. Orang kata rasmi sikit. Macam masjid sebagai syiar agama Allah Ta'ala. Jadi bila ada masjid, kita mari semaya. Azan sebagai syiar, sebab dia menyebut nama-nama Allah. Itu maksud syiar. Tapi kalau kita ambil lakaran capa, kita kata tu tak boleh akak sebagai syiar. Lakaran capa tu sebenarnya tujuan untuk kita kenal lagu ni rupa bentuk selipan Nabi, sekadar tu je. Bukan kata ambil tepek di piyah, di jubah ke gapo ke di gapo. Ada tu orang kita mari cak reka mana tak tahu. Jadi kena faham molek dalam bab syiar agama Allah Ta'ala ni. Safa dan Marwah ni adalah tempat di mana Allah Ta'ala diingati, diagungkan, dibesarkan. Supaya orang beriman dia mari ataupun dia tiba di situ, maka dia agungkan Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Itu konsep syiar sebenar. Jadi Bukit Safa dan Marwah itu ni. Jadi mereka rasa bersalah tawaf di situ. Maka bila mana Islam mari, mereka tanya pada Nabi,
Allah Ta'ala pun turunkan ayat Safah dan Marwah itu adalah syiar agama Allah. Cuma orang Yahudi lah, jahat dia tu, dia degi, dia kata Muhammad ajar pada kamu syirik. Sedangkan tidak. Sedangkan di situ sebut nama Allah, bukan sebut nama Lat, Uzza. Tidak, sebut nama Allah. Jadi sesiapa yang tawaf ataupun sa'i antara Safa dan Marwah tadi, ketika dia buat haji, maka tidak salah. Pada tidak salah tu merujuk kepada bila tidak ada lagi kesan syirik, maka tidak salah kamu buat ibadat cara yang betul. Dah. Macam kalau dululah, kalau contohlah, orang tu dia sebelum Islam. Sebelum Islam dia ada sembelih-sembelih tertentu ni. Sembelih untuk berhala ke apa kok. Jadi dia masuk Islam ni, dia tengok ada juga sembelih. Sembelih korban. Dah, 10 Zulhijjah, 10, 11, 12, 13. Dia tak boleh kata, Islam ni sebuah agama aku dulu, ada sembelih untuk Tuhan. Dia tak boleh kata gitu. Sebab apa? Sebab sembelih dalam Islam ni ada cara dia, ada maksud dia. Dah. Walaupun ada dalam agama dia dulu, bila masuk dalam Islam, sembelih itu ada tapi dengan cara dia. Orang agama lain, sembelih dia tu dia tak boleh makan. Patut siapa-siapa tak boleh makan, busuk gitu. Dah. Kita ni tidak. Fa iza wajabat junubuha fakulu minha. Bila mana uta tu rebah. Uta tu rebah. Maknanya orang sebelah uta ni cacat. Fa iza wajabat junubuha, bila uta tu rebah, fakulu minha, makan. Allah Ta'ala suruh makan. Maknanya korban kita nilai, korban kita ni korban dengan memberi. We makan kok dia. Kita makan sikit, lepas tu hal lain kita bagi makan kok dia. Korban agama lain, korban semata-mata korban, tak ada siapa makan, busuk gitu. Gapo lagi? Persembahan untuk Tuhan. Kata wahnya gapo kok, tak punah gitu. Islam tidak. Islam dia ada maksud bila mana disyariatkan satu benda. Jadi tidak perlu orang-orang baru masuk Islam ni kalau dia tengok seakan-akan ada persamaan agama dia dengan agama Islam, sebenarnya tidak. Tak sama, tak akan sama. Sebab apa? Sebab kita ni ada maksud, ada tujuan, ada cara dia tu, dia dengan tujuan untuk menegakkan tauhid, menzahirkan keagungan Allah Subhanahu Wa Taala. Supaya kita semaya ngadak ke Baitullah lah. Ngadak ke Baitullah tu sebagai tanda kita bersatu. Semua tu tumpu ke arah tu. Bukan kata Baitullah tu objek yang disembah. Sebab kalau tak ada Kaabah pun tetap kena ngadak situ. Dan tak boleh kita nak buat replika Kaabah letak depan kita. Tak boleh. Jadi mengadak Baitullah, mengadak arah, mengadak Baitullah bagi orang yang duduk Mekah, yang duduk luar daripada Mekah, mengadak arah. Jadi bila kita faham mengadak arah tu, syatral Masjidil Haram tu maksudnya Kaabah tu bukan objek disembah tetapi hanya sebagai lambang kepada penyatuan, pusat tauhid. Maknanya orang-orang beriman ni dia akan berkumpul di situ. Semua orang beriman di segenap pelosok dunia ni dia akan tumpu situ. Itu maksud Kaabah Baitullah, bukan semata-mata bukanlah objek yang disembah. Kemudian hadis satu lagi tu, hadis daripada Aisyah juga lebih kurang lagu tu. Tapi tak boleh lah. Kena sambung minggu depan. Minggu depan tak dah. Soal lagi. Nanti akan datang kita akan sambung lah. Lepas tu seperkara lagi, kita duduk ita-ita tengok ni bab haji kita ni panjang. Dah lambat lagi nak habis. Dia haji ni dekat nak haji baru sedap lepas puasa. Tak. Kita duk fikir-fikir apa gaya kita tangguh dulu bab haji ni. Dulu. Tidak lakar kita meta. Dia fikir-fikir kita pergi bab nikah lah, segar sikit. Segar sikit bab nikah.
Jadi hak haji tu insya-Allah kita akan baca pula lepas puasa lah. InsyaAllah kalau panjang umur ada rezeki. Jadi kita hold dulu, tangguh dulu bab haji ni, berhenti dulu, kita sambung. Kita akan sambung semula lepas puasa. Jadi untuk akhir datang ni kita bab nikah lah, bab nikah. Wallahu a'lam. Wa akhiru da'wana alhamdulillah.